Kita sama-sama doa dalam hati. 我们一起同心默祷。 Amin. Kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. 奉主耶稣圣名，我们在这里将一同来分享神的道理。 Kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan di mana malam ini sekali lagi kita dapat berkesempatan di dalam kalian ini. 非常感谢神，因为今天晚上我们有机会一同聚集在线上聚会。 Saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena berpeluang bersama-sama berkebaktian dengan para belia khususnya di subzone KK ini. 我非常高兴，因为有机会跟在雅比小区的各位青年们一同来分享。 Pada minggu lalu saya telah terima berita ini untuk menyampaikan kesaksian firman Tuhan khususnya kepada seluruh belia di subzone KK. 上个星期我就收到消息，要我向各位在雅比小区的青年们分享神的道理。 Di mana malam ini saya mengambil tajuk yang telah disediakan, yaitu nomor yang kedua, bagaimana menangani perasaan sendiri dalam menghadapi pandemik ataupun situasi dunia hari ini. 所以我今天将与大家一同分享的题目就是如何在现今时代的情况处理自己的情绪。 Jadi dalam kesempatan ini kita akan bincangkan beberapa perkara bagaimana kita dapat menangani perasaan kita sendiri apabila kita berhadapan dengan situasi-situasi sebegini ini. 所以我今天将一同来学习，在我们面临这样的情况的时候，我们该如何处理自己的情绪。 Kita sangat-sangat mengerti dan memahami tentang situasi masa sekarang. 我们非常清楚并且了解现今这个时代的情况。 Dalam situasi ini ramai orang terkesan dengan keadaan pandemik ini. 在这次的情况，就是非常多的人受到疫情的影响， Sehingga kan ada yang mengalami kemurungan ataupun stres. 甚至有人患上了忧郁症，还有压力过大。 Bahkan tidak sedikit orang mengambil keputusan untuk bunuh diri. 甚至有不少的人甚至采取了自杀的行为。 Dan tidak sedikit orang telah kehilangan kerja ataupun pekerjaan harian. 他们有些人甚至失去了他们的工作。 Mengakibatkan situasi dalam kehidupan ini telah berubah. 让他们的生活从此改变。 Baik, dapat kita rasai suasana ataupun situasi sebegini. 当我们面临这样的情况或者情形的时候， Yaitu telah mengubah kita dalam kehidupan kita masa lalu. 就是他已经把我们之前的生活改变了。 Banyak kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lalui di masa lalu telah kini berubah. 让我们之前所过的那种生活，现在已经不一样，改变了。
Namun bagi kita sebagai anak-anak Tuhan ini, 那我们作为神的孩子， walaupun kita terkesan dengan perkara-perkara sedemikian rupa, 虽然我们面临着这样的情况， lebih-lebih lagi dalam aktiviti-aktiviti yang kita jalankan, khususnya dalam rumah Tuhan itu. 尤其是我们在神家里所要举行的活动， Walau bagaimanapun kita akan bersandar kepada kuasa Roh Kudus Tuhan. 无论如何，我们将一同来依靠圣灵的能力。 Jadi sebagai umat Tuhan ini, mari kita sama-sama berusahalah ke arah perkara yang baik. 我们将一同往好的事上努力。 Baik, kita lihat dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang kelima. 我们看箴言书第3章第5节， Amsal pasal 3 ayat 5. 箴言书第3章第5节，第5节。 Percayalah kepada Tuhan dengan hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Baik, di dalam satu ayat ini dijelaskan kepada kita. 所以在这节圣句非常清楚的告诉我们， Yaitu kita perlu percaya kepada Tuhan. 我们应当相信神。 Nah, sebagai umat Tuhan ini, maka jangan kita khawatir apabila kita berhadapan dengan situasi sedemikian rupa. 当我们面临这样的情况的时候，我们可能会感到担忧。 Tapi kita perlu bersandar kepada Tuhan Bapa kita di surga. 可是我们应当要依靠我们在天上的父。 Jadi malam ini kita akan melihat beberapa perkara bagaimana cara bagi kita untuk menangani situasi sebegini. 那今天晚上我们将一同来学习几个要点，是我们该如何处理自己的情绪。 Baik, yang pertama, 第一点， yang kita usahakan di dalam kehidupan kita. 就是我们应当在生活里面所努力的事情。 Kita lihat di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11. 我们看帖撒罗尼迦前书第4章第11节， Pasal 4 ayat 11. 第4章第11节。 Kita sambung kembali, kita lihat ayat 11. Tadi itu ayat 11. 我们再看11节， Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan. Baik, di dalam satu ayat ini menjelaskan kepada kita. 所以在这句圣句，他就清楚的解释给我们知道， Apabila kita berhadapan dengan situasi pandemik ini, 当我们在面对当今的疫情的时候， perkara pertama kita memerlukan ketenangan dalam kehidupan kita. 首先我们应当有的就是在这种情况之下要感到安静。 Seseorang yang tidak tenang apabila berhadapan dengan situasi sebegini, 当一个人在面临这种情况的时候，并没有感到平静的话， maka tentu sekali banyak perkara-perkara yang akan terjadi di dalam satu kehidupan itu. 那在他的生活里面必然会发生某些事情。 Tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan, 那我们作为神子民的人， di dalam Alkitab ini jelas memberitahu bagi kita suatu kehormatan apabila kita memiliki suatu kehidupan yang tenang. 所以在这句圣经告诉我们，
我们要在生活里面进行，成为一个安静的人。 Apabila kita memiliki suatu kehidupan yang tenang, maka kita dapat mengurus persoalan-persoalan tentang kehidupan kita. 当我们作为一个安静的人，那我们就可以办自己的事。 Apabila kita melihat yaitu orang di luar sana, 若我们去看待在外面的那些人， apabila mereka tidak memiliki suatu kehidupan yang tenang dalam hidup mereka, 当他们在他们的生活里面并没有感到平静的时候， maka pada waktu itu banyaklah perkara-perkara yang akan terjadi kepada mereka. 那他们的生活里面必然会发生非常多的事情， Karena tidak ada ketenangan di dalam satu kehidupan. 因为在他们生活里并没有平静。 Jadi apabila kita memiliki suatu kehidupan yang tenang, 当我们拥有一个非常平静的生活， maka pada waktu itu kita dapat menguasai diri kita. 那我们就可以自我的约束。 Kalau kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal 4, 如果我们再看彼得前书第4章， 1 Petrus pasal 4 kita baca ayat yang ke-7. 我们看彼得前书第4章第7节， Ayat yang ke-7, 第7节， kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di dalam satu ayat dijelaskan kepada kita. 所以在这句圣句，他清楚的解释给我们知道， Menyatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 就是万物的结局近了。 Maka dengan itu haruslah perlu menguasai kita. 所以我们要谨慎自守， Jadilah seorang yang tenang supaya dapat berdoa. 我们也要祷告，作为一个平静的人去祷告。 Sebagai seorang belia, khususnya di dalam Tuhan. 我们作为在主里面的青年， Maka perlu bagi kita ada suatu kehidupan yang tenang sekali. 我们需要有一个平静的生活。 Apabila kita memiliki kehidupan yang tenang, maka banyak perkara-perkara yang dapat kita pikirkan. 如果我们拥有一个平静的生活，那我们就可以去思考很多的东西。 Lebih-lebih lagi kita dapat menguasai diri kita. 更何况，如果我们可以好好的约束我们自己， Bahkan kita dapat yaitu berdoa kepada Tuhan. 那我们就能好好的向神祷告。 Nah, kalau kita melihat orang yang tidak tenang di dalam kehidupannya, 如果我们看那些在生活里面并没有平静的人， maka orang itu pada hakikatnya dia akan jatuh. 那他最后必然会倒下来。 Kalau dia tidak memiliki suatu kehidupan yang tenang, 如果他并没有一个平静的生活， maka kehidupannya yaitu suatu kehidupan yang membawa kehidupan yang tidak berarti. 那他的生活必然是没有益处的。 Baik, kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal 1. 我们看雅各书， Kitab Yakobus pasal 1, kita baca ayat 8. 我们看雅各书第1章第8节， Ayat 8. 第8节， Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. 因为心怀恶意的人在他一切所行的路上都没有定见。 Baik, di dalam satu ayat ini penatua Yakobus ada menjelaskan 所以在这节圣句里面，雅各长老有解释说， bahwa orang yang mendua hati ini tidak akan tenang di dalam kehidupannya. 就是心怀恶意的人在他的生活上并没有平静的。 Ini menjelaskan kepada kita bahwa satu kehidupan yang tenang itu maka membawa suatu kebahagiaan dalam kehidupan kita. 所以如果我们拥有平静的生活，那我们的生活必然是幸福的。 Berbandingkan kepada mereka yang tidak memiliki ketenangan itu. 对比那些在生活上并没有平静的人， Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-7 itu. 如果我们再念第7节， Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 就是这样的人不要想从主那里得着什么。 Jadi kalaulah kehidupan kita iman dua hati, tidak ada ketenangan, maka tentu sekali kita tidak akan mendapat sesuatu daripada Tuhan. 如果在我们的信仰生活里面，我们心怀恶意，
然后又没有平静的心的话，那我们就不能从神那里得到什么。 Begitu juga apabila kita berhadapan dengan situasi sedemikian rupa. 就好像如果我们面临这样的生活或情况的时候， Maka kita perlulah memiliki suatu kehidupan yang sangat-sangat tenang. 我们就要拥有一个非常平静的生活。 Karena orang-orang yang sangat-sangat tenang ini maka memiliki sesuatu atau mendapat sesuatu yang baik daripada Tuhan. 因为一个非常平静的人，他将会从神那里领受好的事情， Bahkan dia dapat mengurus seluruh hidupnya. 他甚至可以好好的去处理他的生活。 Lebih-lebih lagi apabila berhadapan dengan pandemik sedemikian rupa ini. 更何况是如果我们在现今这种疫情影响的情况之下， Jadi perlu setiap sebagai belia ini memiliki suatu kehidupan yang tenang dalam Tuhan. 所以我们作为青年，我们应当在主里面拥有一个平静的生活。 Baik, yang kedua, 第二点， bagaimana kita menangani perasaan sendiri dalam menghadapi pandemik ataupun situasi sedemikian rupa pada hari ini. 我们该如何在现今时代的情况下处理自己的情绪？ Yang kedua, kita harus tahu bersandar kepada Tuhan. 第二点就是我们应当知道该怎么去依靠神。 Nah, kalau kita kembali kepada Amsal pasal 3 tadi. 如果我们再看回箴言书第3章， Kita kembali kepada ayat yang kelima yang telah kita baca tadi. 我们再倒回刚才我们所念的第5节。 Nah, di sini percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 就是你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。 Baik, satu ayat jelas di sini dikatakan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. 就是在这里非常清楚的告诉我们，就是不可依靠自己的聪明。 Ini berarti bahwa kalau kita bersandar kepada diri kita sendiri, 这就告诉我们，如果我们依靠我们自己的话， maka kita akan mengalami suatu kegagalan di dalam kehidupan kita. 那我们将会面临在生活上的一种失败。 Tetapi apabila kita bersandar kepada Tuhan, 可是当我们依靠神的时候， maka tentu sekali Tuhan akan menyertai kita. 那神必然会与我们同在。 Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-6, 如果我们再看第6节， ayat 6, 第6节， akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. 在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。 Apabila kita mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita, 当我们在我们的生活上都认定他的话， lebih-lebih lagi apabila kita sentiasa bersandar kepada Tuhan, 更何况如果我们时时刻刻都依靠神， maka di sini dikatakan ia akan meluruskan jalanmu. 在这里告诉我们，他必指引我们的路。 Jadi dalam demikian sebagai anak Tuhan atau para belia yang dikasihi di dalam Tuhan, 所以我们作为神的儿女，在主里所爱的青年们， apabila kita berhadapan dalam situasi sebegini, 当我们面临这样的情况的时候， maka jangan kita lupa Tuhan di dalam kehidupan kita. 那我们在我们生活里面更不应该忘记神。 Kita perlu mengakui bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. 我们更应该要认定神就是我们的一切所有。 Apabila kita berseru kepada nama Tuhan, 当我们呼求神的名的时候，
maka pastinya Tuhan akan mendengarkan kita. 那必然神会垂听我们。 Baik, kalau kita lihat dalam kitab 2 Samuel pasal 22. 如果我们再看撒母耳记下 2 Samuel pasal 22, kita baca ayat yang ke-7. 撒母耳记下第22章第7节， Ayat 7. 第7节， Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Baik, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita. 所以在这节圣句，他清楚地向我们解释， Yaitu ketika aku dalam kesesakan. 就是我在急难中， Yaitu ini menunjukkan tentang kehidupan Daud itu. 就是他代表着大卫当时的生活。 Apabila yaitu Daud berada dalam kesesakan itu. 当大卫在急难中的时候， Pada waktu itu dia tidak melupakan Tuhan Allah di dalam hidupnya. 他的生活里面他并没有忘记神。 Waktu itu dia berseru kepada Tuhan. 那个时候他向神呼求， Maka dalam masa yang sama Tuhan telah mendengar seruannya ataupun suaranya itu. 同时神也听了他的呼求。 Begitu juga dalam satu kehidupan kita masa kini. 就像我们现今的生活一样， Apabila kita berhadapan dengan pandemik ini, 当我们在面对这种疫情的时候， jangan kita lupa Tuhan di dalam kehidupan kita. 我们就不要忘了神也在我们的生活当中。 Kita harus terus bersandar memohon pertolongan daripada Tuhan. 我们应当继续的去依靠神的帮助。 Dikatakan oleh Daud di sini. 这大卫在这里所说的， Katanya teriakku minta tolong masuk ke telinganya. 我的呼求入了他的耳。 Dan ini berarti bahwa Tuhan telah mendengar seruan permohonan daripada Raja Daud itu. 在这里就告诉我们说，神已经垂听了大卫王的呼求声。 Tidak mustahil bagi kita pada hari ini. 对于我们来说，这也是有可能的。 Apabila kita berseru kepada Tuhan, 就是当我们在呼求神的时候， terutamanya apabila kita berhadapan dalam situasi sebegini hari ini. 尤其是当我们在面临现在的这种情况的时候， Maka pastinya Tuhan akan yaitu mendengar doa kita. 那神必然会垂听我们的祷告。 Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. 因为我们知道神就是我们的避难所。 Baik, kalau kita lihat dalam kitab Yoel pasal yang ketiga. 如果我们看约珥书第3章， Kita lihat dalam kitab Yoel pasal 3, kita baca ayat yang ke-16. 我们看约珥书第3章第16节， Ayat 16. 第16节， Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya dari langit dan bumi bergoncang, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. 耶和华必从西安吼叫，从耶路撒冷发声，天地就震动。耶和华却要做他百姓的避难所，做以色列人的保障。 Baik, kalau kita melihat daripada kalimat akhir dalam ayat ini, 如果我们看他这节圣句的下半段， dari sini dikatakan Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. 就是耶和华却要做他
百姓的避难所， dan benteng bagi orang Israel. 做以色列人的保障。 Baik, di dalam satu ayat ini sangat-sangat jelas memberitahu kepada kita 所以在这节圣句非常清楚的告诉我们， bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. 这就是说神就是我们的避难所， Dia adalah juga benteng bagi kita. 它也是我们的保障。 Jadi ini berarti di dalam satu kehidupan kita masa kini. 所以对于我们现今的生活来说， Walaupun begitu sukar bagi kita untuk berhadapan dalam situasi sebegini. 虽然对我们来说是要面临这样的情况，其实对我们来说是非常的困难。 Kita pasti yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. 我们也要有信心，并且相信我们的神不会离开我们， Nah, dia tetap bersama-sama dengan kita. 他仍然与我们同在。 Asalkan saja kita ini tahu bersandar kepada Tuhan. 最重要的就是我们知道如何去依靠神。 Nah, kalau kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima. 如果我们看彼得前书第5章， Kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-7. 我们看彼得前书第5章第7节， Ayat 7. 第7节， Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。 Baik, jelaskan kepada kita. 在这里就非常清楚的向我们解释， Khususnya apabila kita berhadapan dalam situasi sebegini rupa. 尤其是当我们面临这样的情况的时候， Mungkin kita ini sangat-sangat khawatir sehingga kan kita ini kemurungan di dalam kehidupan. 让我们感到非常的担忧，甚至让我们有了忧郁。 Nah, di dalam ayat ini ada kasih tahu bagi kita, kita perlulah menyerahkan segala kekhawatiran kita ini kepada Tuhan. 在第7节就告诉我们，我们要将一切的忧虑卸给神。 Di dalam doa kita, kita mohon Tuhan, kiranya Tuhan mendengar permohonan kita. 我们在我们的祷告里面，我们就祈求神，愿神垂听我们的祷告。 Nah, segala sesuatu yang kita, ataupun segala sesuatu kekhawatiran kita, kita perlu serahkan kepada Tuhan. 我们所拥有的一切忧虑，我们都要交给神。 Maka Tuhan pastinya akan memelihara kita. 那神必定会顾念我们。 Nah, ini jelas sekali di dalam Alkitab yang telah kita baca tadi itu. 这清楚的记载在我们刚刚所念的圣句里。 Apabila kita menyerahkan yaitu kekhawatiran kita kepada Tuhan, 当我们把我们的一切挂虑都交托给神的时候， maka pastinya Tuhan akan memelihara kita. 那神必定会看顾我们。 Baik, kita lihat di dalam kitab Mazmur bilangan 55. 我们看诗篇第55章， Mazmur bilangan 55, kita baca ayat 23. 我们看诗篇第55篇第23节， Ayat 23. 第23节，第22节。 Nah, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dia dibiarkannya orang-orang benar itu goyah. 第22节，你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你，他永不叫一人动摇。 Nah, di dalam kalimat pertama dalam ayat ini dijelaskan kepada kita supaya kita perlu menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. 这节圣句的上半段告诉我们说，我们要把我们的重担卸给耶和华。 Nah, maka pada waktu itu dia akan memelihara kita. 那么他必会抚养我们。 Nah, suatu keberuntungan bagi kita di dalam ayat 23 ini. 对于这23节来说，对于我们是有益处的。
Kalau kita melihat kalimat yang terakhir di sini dijelaskan kepada kita. 如果我们再看他下半段，他非常清楚的告诉我们， Di sini dikatakan kepada kita bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. 他永不叫一人动摇。 Jadi ini menjelaskan kepada kita, kita yang ada di dalam Tuhan ini. 所以这就清楚的告诉我们说，我们这些在神里的人， Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. 我们非常的相信，就是神不会离弃我们， Dia tidak akan membiar kita di dalam satu keadaan yang sangat-sangat berhadapan dengan masalah besar ini. 他不会让我们永远都处在这种非常大问题的情况之下。 Namun yang pastinya kita tahu bersandar kepada Tuhan. 最重要的就是我们要知道该如何去依靠神。 Segala kekhawatiran, masalah di dalam kehidupan kita, kita perlu serahkan semuanya itu di dalam tangan Tuhan. 我们生活里所面临的一切问题、一切的挂虑、忧虑，我们都要交托给神。 Itulah dikatakan dalam ayat ini, tidak untuk selama-lamanya Tuhan membiarkan kita. 所以在这里最后一段他会说，他永不叫一人动摇。 Dia tidak membiarkan orang-orang benar ini goyah, khususnya dalam iman kepercayaan kita. 他不会叫一人动摇，尤其是在他们的信仰生活上。 Asalkan saja kita tahu bersandar kepada Tuhan, 最重要的就是我们该知道如何去依靠神， maka Tuhan pasti akan mendengar dan menyertai kita. 那神必然会垂听，并且与我们同在。 Baik, ini yang kedua. 这是第二点。 Nah, bagaimana kita yaitu menangani perasaan sendiri dalam menghadapi pandemi ini. 就是有关我们该如何在现今时代的情况下处理我们自己的情绪。 Jadi, kita harus tahu bersandar kepada Tuhan di dalam iman kepercayaan kita. 我们应当在我们的信心、信仰上依靠神。 Baik, yang ketiga. 第三点， Bagaimana kita yaitu menangani perasaan sendiri untuk menghadapi pandemi ini. 那我们该如何在现今时代好好的处理自己的情绪呢？ Yang ketiga adalah kita menerima pandemi ini sebagai suatu latihan di dalam kehidupan kita. 就是我们接受这次疫情的发生为我们生活里面的一种操练。 Sebelum kita berhadapan dengan pandemi ini, 在我们面对这次的疫情之前， maka kita tidak dapat melihat bagaimana ataupun sejauh mana iman kita kepada Tuhan. 我们之前并没有办法去看见我们对神的信心是有多长远。 Pada waktu itu kita menganggap bahwa kita semua kuat di dalam Tuhan. 那时候我们就把我们自己当成在主里面是非常的强壮的。 Tetapi apabila kita sudah berhadapan dengan pandemik ini, 但可是当我们面对这次的疫情的时候， maka pada waktu itu kita dapat melihat bagaimana sejauh mana iman kepercayaan kita kepada Tuhan. 那我们就可以看得见我们对神的信心达到哪一种程度。 Jadi pandemik ini salah satu latihan di dalam kehidupan kita. 所以这次的疫情对我们来说，其实就是一种生活上的操练。 Jadi
Baik, kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 我们看哥林多前书第9章第27节， Ayat 27. 第27节。 Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。 Baik, saya mengambil perkataan dari apa yang telah diucapkan oleh Paulus di sini. 所以我就拿保罗在这里所说的这句话， Yaitu aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. 就是我是攻克己身，叫身服我。 Dari sini kita perlulah berusaha melatihkan diri kita untuk berhadapan dengan situasi serupa ini. 所以我们在这里，我们应当好好的攻克自己的身体，好好的节约自己，尤其是在这次的疫情的情况之下。 Nah, di dalam satu ayat ini dijelaskan kepada kita, 在这节圣句非常清楚的告诉我们， di mana dikatakan kita perlulah melatih diri kita. 让我们要好好的攻克自己，操练自身。 Jadi apabila kita berhadapan dengan situasi ini, maka kita perlulah belajar untuk berhadapan. 尤其是当我们站在这种情况之下，我们应当学会去面对。 Pada peringkat awal, kita telah dikejutkan dengan masalah besar ini. 在刚开始的时候，我们就被这件事情所吓到了。 Itulah sebabnya di luar sana banyak orang yang kemurungan, banyak orang yang bunuh diri. 所以这就导致了在外面非常多的人患上了忧郁症，甚至去自杀。 Karena dikejutkan dengan situasi ini. 因为他们受到了这种情况的发生的惊吓。 Tapi bagi kita sebagai umat Tuhan ini, maka ini merupakan sesuatu latihan bagi kita. 可是对于我们来说，我们是神的子民，这一些就是我们的操练。 Baik, kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal 1. 我们看彼得前书第章， 1 Petrus pasal 1 kita baca ayat 6 hingga ayat 7. 我们看彼得前书第1章第6至第7节。 Ayat 6. 第6节， Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. 第7， Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Baik, di dalam dua ayat ini dijelaskan kepada kita. 所以在这2节圣句非常清楚的告诉我们， Sebagai umat Tuhan, apabila kita berhadapan dengan situasi serupa ini, 作为神的子民，当我们面临这种情况的时候， yaitu dikatakan di sini, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 在这里告诉我们，你们是大有喜乐，虽然我们在百般的试炼中暂时忧愁。 Ketika kita berhadapan dalam pandemik besar ini, 当我们面临这么大的疫情的时候， yaitu kita menganggap semuanya ini adalah
membuktikan kemurnian iman kita. 这一切的发生，其实就是为了试炼我们的信心。 Jadi dengan demikian kepada sahabat alai kita maupun para belia kita hari ini, 对于我们今天的青年， yaitu kita apabila kita berhadapan dengan pandemik ini, maka kita katakan bahwa ini merupakan salah satu latihan di dalam iman kepercayaan kita. 当我们面临这种疫情的时候，我们就对自己说，这只不过是我们的一种操练。 Walau seberat bagaimanapun apabila kita berhadapan dengan suasana ini, 不管是多么的沉重，当我们在面临这种情况的时候， tetapi kita menganggap semuanya itu adalah sesuatu, yaitu pencobaan ataupun ujian di dalam kehidupan kita. 我们就把它当作是我们生活上的某一种考验。 Kalau kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 1, 如果我们来看雅各书第1章， kita baca ayat yang ketiga. 我们看第3节， Ayat 3. 第3节， Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。 Baik, kita menganggap bahwa apabila kita berhadapan dengan pandemik ini, 所以当我们在面临这种疫情的当下， bukan saja yaitu menjadi suatu latihan. 对于我们来说，不 Bukan 单 saja 只是 menjadi 一 suatu 种， latihan bagi kita, tetapi dia dapat kita rasakan. pendeta boleh ulang. Kita baca ayat 4. 我们再看第4节， Kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga itu bukan saja ujian, bukan saja sebagai suatu ujian dalam kehidupan kita. 我们要把它当成不单只是我们生活中的一种试炼， Membawa suatu latihan di dalam iman kepercayaan kita. 就是对于我们的信心来说的一种考验试验。 Kalau kita lihat ayat yang keempat, 如果我们再看第4节， dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. 但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无欠缺。 Baik, kalau kita lihat di sini, ketekunan kita apabila kita berhadapan dengan situasi ini, 所以当我们面临这种情况或者这种疫情的时候，我们的忍耐 maka tentu sekali memperoleh buah yang matang. 我们的忍耐必接触成熟的果子， Menjadikan bagi kita supaya sempurna dan tidak kekurangan apa-apapun di dalam Tuhan. 让我们可以成为成全完备，在神面前毫无缺欠。 Jadi janganlah kita mengira bahwa apabila kita berhadapan dengan pandemik ini, 所以我们在面临这种疫情的时候，我们就不要计较， janganlah kita terus yaitu meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. 我们不要马上立刻的去遗弃神。 Baik, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 11. 我们看希伯来书第12章第12节， Ayat 11. 第11节， Memang
Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Baik, di dalam satu ayat ini dijelaskan kepada kita. 所以在这节圣句非常清楚的解释给我们知道， Katanya, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. 凡管教的事，当时不觉得快乐， Tetapi duka cita. 反而觉得愁苦。 Nah, sama seperti apabila kita berhadapan dengan pandemik ini. 就好像我们面临这次疫情的发生一样， Bukannya ia membawa suatu kesukacitaan kepada kita. 它对于我们来说并没有带来很大的快乐， Tetapi membawa suatu kedukacitaan di dalam kehidupan kita. 反而为我们的生活带来了愁苦。 Tetapi jangan kita lupa apabila Tuhan bersama-sama dengan kita. 可是我们别忘了，当神与我们同在的时候， Baik, di sini dikatakan, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. 所以他这接下来他就记载说，后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。 Jadi kita bersyukur kepada Tuhan apabila kita berhadapan dengan situasi sedemikian rupa. 所以我们非常感谢神，当我们在面临这种情况的时候， Maka kita akan menerima suatu kebenaran yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. 我们就会接受从神交给我们的义。 Yang pastinya kita perlulah tahan uji di dalam kehidupan kita. 最重要的就是我们要在生活里面，我们经得起考验。 Baik, kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12. 我们看雅各书第1章第2节、 Ayat 12. 第12节。 Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Baik, di dalam satu ayat ini dijelaskan kepada kita. 所以在这节圣序告诉我们， Adalah suatu kebahagiaan apabila kita bertahan dalam pencobaan kita. 忍受试探的人是有福的， Maka akhirnya kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. 因为之后我们必得到生命的冠冕，是神应许给我们的。 Seperti juga apabila kita berhadapan dengan pandemik ini. 就好像当我们在面对疫情发生的时候， Yang kita menganggap bahwa ianya adalah suatu perkara yang akan membebankan dalam kehidupan kita. 我们不要认为它会给我们的生活带来非常大的重担。 Apabila kita berhadapan dengannya, kita perlu akur bahwa ini merupakan satu-satunya latihan dalam kehidupan kita. 当我们面对它的时候，我们就要想，这是我们生活里面的一种操练。 Jadi caranya bagi kita perlulah melatihkan diri. Kita anggaplah ini merupakan suatu latihan dalam kehidupan kita. 方法就是我们就把它当作是我们生活的一种训练。 Baik, sebagai suatu kesimpulan dalam pembelajaran kita malam ini. 所以我们今天晚上学习的总结， Baik, kita lihat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17. 我们看以弗所书第4章 Ayat 17. 第17节。 Ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Baik, di dalam satu ayat ini menjelaskan kepada kita. 所以在这节圣句告诉我们说， Kita haruslah membezahkan suatu kehidupan kita dengan kehidupan orang luar sana.
我们应当把我们自己的生活跟外面的人的生活分别出来。 Yaitu kita sebagai umat Tuhan, kita memiliki suatu pengharapan apabila kita berada dalam Tuhan. 就是我们作为神的子民，当我们在主里的时候，我们就拥有盼望。 Janganlah kita hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. 我们不要再像那些不认识神的人的生活一样。 Oleh yang demikian, apabila kita berhadapan dengan pandemik besar ini, 所以，当我们在面临这么大的疫情的时候， kita yang sudah mengenal Tuhan yang benar itu, 我们作为已经认识了真神的人， maka kita menganggap bahwa ini merupakan salah satu latihan di dalam iman kepercayaan kita. 我们就把这些当作是我们在信仰生活里面的一种训练。 Yang pastinya kita perlulah yaitu sentiasa mendekat kepada Tuhan dalam kehidupan kita. 最重要的就是我们在我们的日常生活里面要常常亲近神。 Jadi malam ini hanya 3 perkara ini saya dapat kongsikan kepada semua belia yang dikasihi dan dihormati dalam Tuhan. 所以今天晚上我只能够与在主里所爱的青年们分享这3个要点。 Kita yaitu menangani perasaan kita apabila kita berhadapan dalam situasi sedemikian rupa. 就是我们如何在现今时代的情况下处理自己的情绪。 Tuhan memberkati kita. 愿神带领我们。 Firman Tuhan sampai sini saja. 我道理的分享到此结束。 Saya serahkan kembali kepada memimpin kita. 我重新交回给我们聚会的领导人。